Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sebuah lori tangki air berkapasiti 20,000 liter antara aset yang ditempatkan di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud bagi menghadapi bencana banjir di daerah itu. Majlis penyerahan aset itu disempurnakan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Wilayah, Datuk Abdul Rahman Dahlan sempena lawatannya ke Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud. Lori tangki air ini ditempatkan di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud berdasarkan pengalaman banjir yang berlaku di daerah itu sebelum ini yang menyebabkan kekurangan bekalan air bersih kepada penduduk. Trailer tangki air ini juga boleh digunakan untuk menyediakan bekalan air di kawasan-kawasan pusat pemindahan yang mungkin berlaku sewaktu bencana. Beberapa aset lain turut ditempatkan di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud, termasuk sebuah lori bomba 3 tan, 3 buah bot dan sebuah jentera perkhidmatan penyelamatan dan rawatan kecemasan EMRS. Datuk Abdul Rahman yang juga ahli Parlimen Kota Belud berkata, beliau merancang untuk mendapatkan 2 buah helikopter untuk ditempatkan di Sabah tahun depan bagi memperkasakan lagi perkhidmatan unit udara bomba di negeri ini. Mengenai persiapan menghadapi banjir di Sabah, Datuk Abdul Rahman berkata semua anggota bomba telah bersiap sedia. Ini termasuklah mengerahkan anggota yang bercuti untuk bertugas sekiranya berlaku banjir. Kita telah membeli banyak peralatan baru, aset-aset baru untuk membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di seluruh negara berdepan dengan risiko dan ancaman banjir besar seperti mana yang telah kita lalui. Turut hadir dalam majlis ini Pengarah Bomba dan Penyelamat Sabah, Nordin Pauzi. Pelaksanaan pelbagai aktiviti kemasyarakatan mampu mewujudkan generasi yang berdaya maju serta memiliki sikap toleransi yang tinggi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata, ia juga menjadi medan interaksi dalam membina kerjasama kukuh dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dalam sesebuah komuniti. Tan Sri Joseph Kurup menyatakan demikian dalam ucapan sempena Majlis Apresiasi Kawasan Rukun Tetangga KRT Zon Bandaraya di Kota Kinabalu. Beliau turut merakamkan penghargaan terhadap sumbangan dan peranan KRT dalam memastikan keharmonian, perpaduan dan semangat muhibah terus dijaga dan disemai di peringkat komuniti setempat. Tan Sri Joseph Kurup juga berharap Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional GPNIN terus membantu mencapai matlamat kerajaan dalam memelihara dan memperkukuhkan semangat perpaduan serta keharmonian kaum di negara ini. Terdahulu Pengarah GPNIN Sabah Delin Liet Blaun dalam ucapannya berkata, Majlis Apresiasi ini diadakan bagi memberi pengiktirafan dan sumbangan KRT Sabah kerana berjaya melaksanakan pelbagai program yang dirancang sepanjang tahun ini. Lebih 200 ahli komuniti GPNIN Sabah terdiri KRT, skim rondaan sukarela SRS, jiran muda, jiran wanita, jiran warga emas dan tunas jiran bagi zon bandaraya menerima 12 anugerah yang disampaikan pada majlis ini. Setakat ini Sabah mempunyai 948 buah KRT, termasuk 113 buah diwujudkan tahun ini serta 39 KRT diaktifkan semula. Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia mampu melahirkan desa atau kampung yang berdaya saing selain melestarikan hasrat kerajaan untuk membina desa cemerlang. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Nilwan Kabang berkata, anugerah itu bukan semata-mata pertandingan tetapi menyuburkan semangat bekerjasama dan toleransi dalam kalangan penduduk desa. Ia sekaligus mewujudkan desa cemerlang serta melahirkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Beliau berucap merasmikan majlis penyampaian hadiah Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia peringkat negeri di Kampung Telisai Tunku, Lahadatu. Sebanyak 26 kampung yang mewakili 26 daerah di negeri ini mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Tempat pertama Anugerah Desa Sejahtera dirangkul Kampung Telisai Tunku dan membawa wang tunai sebanyak RM12,000 beserta sijil dan piala. Manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Kampung Biau Papar dan Kampung Sugiau Tenom. Peserta institusi program kapal belia Asia Tenggara dan Jepun SEIAP yang kini dalam lawatan 4 hari ke Sabah tidak ketinggalan mengadakan kunjungan ke pusat penyiaran RTM Kota Kinabalu.
Ketibaan para peserta yang terdiri daripada 60 belia dari 11 buah negara ini disambut penolong pengarah rancangan radio RTM Sabah, Abang Sulaiman Abang Jo, di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Para peserta turut diberikan taklimat mengenai sejarah penubuhan RTM Sabah. Dalam lawatan ke unit berita ehwal semasa, para peserta berkesempatan berkongsi pengalaman bersama wartawan RTM Imran Azmi Rosli dan Serena Olivia Chong yang membuat liputan gempa bumi Ranau. Mereka kemudiannya dibawa melawat studio TV RTM Kota Kinabalu dan studio radio Sabah FM dan Sabah VFM. Beberapa peserta turut berpeluang bersiaran secara langsung bersama juruhebah radio Sabah FM dan Sabah FM. So my visit here with my PYs in here make me new again because here is a station for radio and TV. It's make me like exciting again. It's quite good because it's very excited for everyone. Once because I'm in DG8, group discussion, and the discussion is about the information and media. Our visit actually has been very interesting so far. I think for many of us, it's the first time I've been to the broadcasting studio, and now we're at the radio studio, and I think everyone is really excited. So yeah, I'm really glad to have the chance to be here. Ini merupakan lawatan kedua peserta SIAP ke Sabah selepas 20 tahun lalu. Para peserta merupakan golongan belia yang berumur 18 hingga 30 tahun. Seramai 120 orang menyertai kayuhan berbasikal program Sunday Family Ride yang diadakan di Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu sempena Hari Sukan Negara. Aktiviti yang diadakan pada minggu pertama setiap bulan itu disertai anggota jabatan dan agensi kerajaan negeri, swasta dan orang awam. Majlis Perasmian Kayuhan berbasikal ini disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Jainab Ahmad Aid. Turut sama menyertai kayuhan ini Panglima Wilayah Laut 2 Laksamana Muda Datuk Hairul Anwar Yahya, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Janet KLC dan Ketua Pengarah DBKK Datuk Iyo Bun Hai. Bercakap kepada pemberita, Datuk Jainab berkata program kayuhan ini memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk beriadah di samping menjaga kesihatan. Siapa-siapa mau ride basikal dipersilakan. Tapi kita ada juga klinik untuk budak-budak belajar naik motor basikal di dalam taman ini. Dan kita ada jogging track untuk orang yang tak berapa pandai basikal, boleh berbasikal di dalam taman, boleh berjogging. Dan keluarga boleh berpiknik. Pelbagai aktiviti turut diadakan sempena program ini termasuklah pemeriksaan kesihatan secara percuma, demonstrasi pasukan keselamatan Tentera Laut Diraja Malaysia, senaman aerobik dan pameran jauhi dadah. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini, Majlis Perasmian Pusat Pendidikan dan Kebudayaan Cina di Sabah akan diadakan di Kota Kinabalu. Sementara pukul 9.15 pagi ini akan berlangsung Majlis Perasmian Simposium Global mengenai potensi pelaburan minyak dan gas di Sabah di Kota Kinabalu. Manakala kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri sempena musim cuti sekolah dan sambutan Christmas 2015 pada pukul 9.30 pagi ini di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Akhir sekali, Majlis Makan Malam sempena seminar Jati Diri Muslim diadakan pada pukul 7 malam. Ini di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 7 Disember 2015. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.